Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam tadabbur harian insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-42 insya-Allah. Muka surat 42, dan kita akan bersama-sama di surah Al-Baqarah ayat 253 sehingga ayat 256 insya-Allah. Jadi pada hari ini insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan Al-Quran panduan hidup kita dengan sedikit usaha kita untuk memahami Quran pada setiap hari yang kita buat ini insya-Allah. Jadi kepada semua sahabat-sahabat semoga-moga dapat akan bersama-sama insya-Allah pada setiap pagi insya-Allah pukul 6. Hari ini kita agak lewat sikit, minta maaf kerana ada masalah teknikal. Jadi pada setiap pagi insya-Allah pukul 6 pagi sehingga pukul 6.30 selama 30 minit, selama 25 minit insya-Allah kita akan bersama-sama untuk kita melihat apakah yang Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita pada setiap muka surat ini. Semoga kita tidak hanya membaca sahaja ayat-ayat Al-Quran ini, tapi kita juga berusaha untuk memahaminya insya-Allah sekadar yang kita mampu. Hari ini kita akan baca sebagaimana saya sebutkan tadi muka surat 42. Jadi kepada semua sahabat-sahabat supaya dapat membuka mushaf insya-Allah, moga-moga akan lebih memudahkan untuk kita memahami apa yang kita baca pada setiap pagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya-Allah kita akan masuk ke juzuk yang ketiga, permulaan juzuk yang ketiga dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man aman wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Sadaqallahul azim. Ayat ini menceritakan, jadi insya-Allah kita bila masuk kepada juzuk yang ketiga ni ataupun pengakhiran lebih kurang separuh daripada juzuk yang ketiga ni adalah daripada surah Al-Baqarah. Kita akan lihat bahawa kebanyakan daripada ayat-ayat di hujung ni dalam juzuk yang ketiga ni secara khususnya daripada surah Al-Baqarah ni ialah banyak menceritakan tentang masalah harta, masalah infak, masalah riba, iaitu berkaitan dengan harta, masalah harta dan juga ekonomi, berlainan dengan ayat-ayat sebelum daripada ni yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak tentang Bani Israel, asal hukum-hukum syariat dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan lihat sama-sama insya-Allah. Dalam ayat ini yang pertama sekali Allah Taala menyebutkan tentang kelebihan di antara rasul-rasul. Nabi-nabi ini semuanya sama. Semua dari segi kenabian tu mereka adalah sama sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tufaddilu bainal anbiya. Jangan kamu melebih-lebihkan di antara anbiya. Jadi hadis ini menyebutkan bahawa larangan Nabi jangan kita melebihkan di antara nabi-nabi. Artinya jangan katakan oh ni nabi ni nabi. Nabi-nabi tu sama saja. Cuma setiap satu daripada mereka tu mempunyai kelebihan-kelebihan yang istimewa yang lain dari sudut yang selepasnya. Maka dari segi kenabian tu sama saja. Jadi sebab itulah ayat ini mengatakan bahawa faddalna ba'dahum ala ba'din, iaitu di antara rasul itu dari segi kerasulannya sama, dari segi kenabiannya sama, cuma setiap daripada satu mereka itu mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan iaitu apa? Iaitu 3 orang nabi yang Allah Taala sebutkan. Iaitu yang pertamanya kelebihan-kelebihan yang ada. Di antara nabi-nabi yang ramai ini ialah minhum man kallamallah. Di antara mereka ni ada yang Allah Taala bercakap dengannya. Semua Allah Taala bercakap, semua Allah Taala sampaikan rasul, sampaikan wahyu. Tetapi ada di kalangan mereka ni yang direct. Sebagaimana siapa yang disebut sini, iaitu maksudnya ialah Nabi Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Sebab itulah Nabi Musa ni dipanggil sebagai kalimullah, iaitu orang yang mana Allah Taala bercakap direct dengan dia. Itu satu kelebihan yang Allah Taala berikan kepada Nabi Musa yang Allah Taala sebut di sini. Seterusnya Allah Taala sebut kemudian tu wa rafa'a ba'dahum darajatin. Dan kemudian Allah Ta'ala telah mengangkat sebahagian daripada rasul-rasul ini beberapa darajat. Yang dimaksudkan sini ada banyak.
Ada banyak pendapat, tapi pendapat yang paling kuat yang mengatakan siapakah Rasul yang diangkat oleh Allah Ta'ala ini ialah, maksudnya ialah di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana banyak hadis-hadis dan juga yang menyebutkan tentang kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, ada yang mengiranya sampai lebih daripada 1000. Tapi di antaranya yang paling popularnya ialah yang pertama sekali, dia adalah penutup kepada Nabi-Nabi, penutup kepada Rasul-Rasul yang terakhir. Kemudian yang keduanya, Nabi Muhammad ini adalah umumud dakwah. Dia diutuskan kepada seluruh manusia. Tidak sebagaimana Rasul-Rasul sebelum daripada ni, diutuskan kepada umat-umat yang tertentu sahaja. Kemudian yang ketiga lagi, Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi berkata, iaitu aku diberikan 5 perkara. Jadi insya-Allah kepada sahabat-sahabat cuba cari kan, apakah 5 perkara yang diberikan kepada Nabi itu. Salah satunya saya sebutkan hintnya adalah, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa dijadikan kepada aku dan umat aku ini bahawa semua bumi ini adalah tempat sembahyang dan semuanya adalah suci, iaitu airnya suci, air boleh digunakan dan tanah pun boleh digunakan. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi yang lain-lain lagi, ada 4 lagi, insya-Allah sahabat-sahabat boleh carikan. Itu di antara kelebihan yang kita nak sebutkan. Kemudian yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pula tentang kelebihan Nabi Isa alaihi salam. Apa dia? Wa ataina Isa ibna Maryam al-bayyinat. Allah Taala kata, dan kami telah berikan kepada Nabi Isa ini dengan al-bayyinat. Bayyinat ni artinya ialah tanda-tanda, mukjizat-mukjizat. Seperti Nabi Isa ni mempunyai mukjizat yang tak ada pada orang lain. Contohnya ialah dia boleh mengubat orang mati. Dia boleh mengubat orang sakit-sakit kan. Orang sakit sopak, orang sakit baros, orang sakit apa semua boleh. Kemudian yang keduanya, dia boleh menghidupkan orang mati. Tu yang kedua. Yang ketiganya, dia boleh memberitahu kan apa yang ada dalam rumah kamu, apa yang kamu simpan dan sebagainya kan. Itu semua tu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Jadi itu di antara bayinat, tanda-tanda yang Allah Taala berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Allah Ta'ala sebut sini, wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ruh Kudus ni artinya ialah Nabi Isa, iaitu Jibril alaihi salam. Iaitu Allah Ta'ala kata, wa ayyadna, kami kuatkan, kami kukuhkan. Kerana Nabi Isa ni dia menghadapi dua pihak musuh. Yang pertama sekali ialah Bani Israel itu sendiri. Dia daripada Bani Israel, dia utuskan kepada Bani Israel, tetapi Bani Israel menentangnya, iaitu orang Yahudi. Jadi kita tengoklah bahawa Kristian ni bermula dengan bahawa orang Yahudi tu tak suka kepada Kristian, kepada Nabi Isa AS, dan mereka cuba nak bunuh Nabi Isa AS. Tu yang pertama musuh dia. Yang keduanya musuh adalah tentera-tentera Rom yang menguasai Palestin pada ketika tu. Jadi maknanya dia ni menghadapi dua musuh. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam syariat Nabi Isa AS, dia tak benarkan berperang. Dia tak boleh berperang. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Taala telah supportkan Nabi Isa ini dengan disebut sini Ruhul Kudus, iaitu malaikat Jibril yang sentiasa bersama-sama dengan Nabi Isa di mana saja dia berjalan. Itu disebutkan dalam tafsir Jalalain. Jadi kemudian Allah Taala kata, walau sya'allahu maqtatala allazina min ba'dihim selepas daripada mereka. Kalaulah Allah Taala kehendaki, kalau Allah Taala nak, Allah Taala boleh jadikan semua orang ni beriman. Dan nescaya manusia-manusia selepas daripada Rasul-Rasul ni, setelah datang Rasul, mereka tak akan berperang. Maksud berperang sini ialah bertelingkah, bergaduh. Kenapa? Kerana masing-masing kata dia betul. Ni kata dia betul, ni kata dia betul, akhirnya bergaduh. Jadi Allah SWT kata sini, kalau Allah Ta'ala kehendaki, Allah boleh jadikan semua manusia ni selepas daripada datangnya penjelasan daripada Rasul dan sebagainya, mereka ni akan satu kan. Mereka tak akan bergaduh lagi kan. Tetapi Allah SWT sebutkan, mereka bergaduh ni min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Mereka bergaduh ni selepas daripada datang bayinat, tanda-tanda. Maknanya ialah bahawa mereka bergaduh, mereka berselisih, mereka ni mengatakan aku betul, kau salah dan sebagainya. Sebenarnya dah datang bayinat dah. Jadi manusia ni berpecah, manusia ni berbeza-beza selepas daripada dah datang dah bayinat. Walakin ikhtalafu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tapi Allah Taala jadikan mereka ni berbeza pendapat. Faminhum man aman, ada di kalangan mereka ni yang berterusan beriman, maknanya terus tetap kepada iman, dan ada selepas daripada tu mereka ni wa minhum man kafar. Jadi kita tengokkan bahawa ketika datangnya, sebagai contoh iaitu Nabi Adam AS. Ketika Nabi Adam dan juga Hawa turun ke bumi, dia dan anak-anak ialah yang beriman, tak jadi masalah kan.
Tapi selepas daripada kita tengok bila datangnya ketika zaman Nabi Nuh alaihi salam, semua orang pada masa itu padahal mereka semua ni adalah anak Nabi Adam, tapi semua mereka selepas daripada itu telah kufur kan. Sehingga Allah Taala utuskan Nabi Nuh alaihi salam selepas daripada itu. Dan begitulah kan setiap kali kan manusia ni bila lama dia akan berbeza pendapat dan sebagainya, dan ada yang kufur, ada yang beriman. Jadi Allah Taala sebut sini walakin ikhtalafu. Tapi mereka berbeza pendapat, mereka bergaduh, mereka bertengkar. Fa minhum man aman, ada yang tetap dengan keimanan, wa minhum man kafar. Dan selepas tu ada yang kufur. Jadi benda tu adalah merupakan perkara ni adalah sunnatullah yang kita sebut kan. Sunnatullah iaitu walau sya'allahu maqtatalu. Allah Ta'ala kata sini kan, kalau Allah Ta'ala kehendaki, nescaya mereka ni maqtatalu, mereka ni tak akan berbeza-beza pendapat kan, sehingga mereka ni berbunuh-bunuhan, sehingga mereka ni bertempur kan. Semua kerana pertempuran tu kerana apa? Kerana ketamakan, kerana berbeza pendapat, kerana begini-begini kan. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tapi Allah Ta'ala buat benda ni semua adalah kerana hikmahnya, kerana Allah Ta'ala tahu kan apakah yang akan berlaku, apakah hikmah daripada semuanya. Itu Allah Ta'ala kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan Allah Ta'ala mengatakan walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala buat apa yang dia nak. Jadi kita serah kepada Allah. Jangan kita andai-andai kata kalau macam ni bestnya, kalau macam ni bestnya, kalau macam ni kan, kalau manusia ni satu semua kan. Tak kan, memanglah bagus kan, tetapi Allah Ta'ala kehendakinya begitu, maka kita terima. Itu adalah hikmahnya Allah Ta'ala, iaitu samalah kan macam orang katakan kenapa Allah Ta'ala tak hantar bala kepada orang-orang yang menentang Islam tu kan, yang membunuh orang-orang Islam di sana sini tu. Kenapa Allah Ta'ala tak hantar bala kepada mereka sekelip mata kan, sebagaimana yang berlaku kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum semua-semua tu kan, kaum Lut dan sebagainya. Kenapa? Itu adalah ada hikmahnya. Allah Ta'ala nak beri pahala pada kita kan, supaya kita ni berjuang, supaya kita berinfak, supaya kita ni berdoa kepada mereka ini kan, kepada orang Islam yang terkena ujian-ujian ini kan. Dan mungkin terkena pada kita juga selepas daripada itu. Wallahu a'lam bissawab kan. Itu kita kata walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Apa Allah Ta'ala tetapkan itu adalah sebab dan hikmahnya. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat seterusnya 254 sekarang ni Allah Ta'ala mula menyebutkan tentang infak keperluan infak. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah kamu mimma razaqnakum, daripada apa yang kami berikan kepada kamu. Jadi kalau dalam ayat ni ulama-ulama tafsir kata tidaklah maknanya Allah Ta'ala tu minta daripada kita menginfakkan seluruh daripada apa yang diberi kepada kita, tetapi mimma, daripada apa yang kami beri rezeki kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita, sebahagian daripadanya kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya perasaan infak tak kira lah kita kata infak ni adalah infak sunat ke, infak wajib ke. Yang pertama wajib lah of course, iaitu zakat, sebagaimana tafsir jalan lain kata. Tetapi dalam tafsir-tafsir yang lain juga menyebutkan ialah infak di sini bukan hanya yang wajib saja, bahkan yang sunat pun Allah Ta'ala suruh kita daripada apa yang kami rezekikan. Allah Ta'ala menyuruh kita supaya bersegera di sini. Dalam ayat ni dia suruh kita bersegera. Bersegera apa? Bersegera untuk menginfakkan. Bersegera macam mana? Kerana kita akan mati kan. Dan bila kita mati, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada tu mungkin kita akan menyesal kenapa aku dulu tidak menginfak, kenapa dulu aku tidak menginfak. Jadi infak sekarang. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Min qabli, sebelum daripada sebelum daripada apa? An ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Allah Ta'ala sebut 3 perkara kat sini. Kamu infaklah kamu sebelum daripada datangnya kepada kamu hari. Hari sini maknanya matilah kan Tapi hari kiamat maksud sini kan. Hari kiamat maknanya kiamat kita bila kita mati ni, kiamat lah tu kan, kiamat kecil kan. Jadi bila kita ni barulah kiamat besar kan. Jadi bila kiamat kecil dah mati dah, tak boleh nak infak apa-apa dah. Jadi Allah Ta'ala sebut sini iaitu apa? Sebelum apa? Allah Ta'ala sifatkan hari kiamat ni. Allah Ta'ala ingatkan hari kiamat ni iaitu selepas kita mati ni, la bai'. Yang pertama sekali tidak ada bai'. Bai' ni jual beli, erti silah fidak, maknanya tak boleh tebus lagi. Harta banyak mana pun nak menebus tak boleh dah. Itu yang pertama. Yang keduanya wala khullah, tak ada kawan lagi, tak ada kabel lagi tak boleh lagi boleh tolong tak ada. Yang ketiganya wala syafa'ah, dan juga tidak ada syafaat kecuali yang Allah Ta'ala izinkanlah, iaitu dalam khabar mutawatir mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang antara yang kita sebutkan tadi kan, iaitu dengan 5 perkara yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, ialah salah satunya ialah iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat. Iaitu di hari akhirat nanti Nabi boleh memberikan syafaat kepada orang-orang yang tertentu, tak kepada semua orang kan. Tapi di sini sebutkan bahawa kan
secara umumnya tidak ada syafaat, tidak ada baik, iaitu tidak ada penebusan lagi, tak boleh tebuskan, maknanya harta tak boleh digunakan lagi. Walaupun bawa berapa juta pun, berapa bilion pun, tak boleh buat apa lagi pada hari akhirat. Seterusnya, wal kafiruna humuz zalimun. Allah Taala kata wal kafirun, dan orang-orang yang kafir tu humuz zalimun. Dialah orang-orang yang zalim. Jadi artinya apa? Yang kafir ni iaitu kalaulah diikut ke sini, orang-orang yang tidak mampu infak tu kan, iaitu orang kufur nikmat ke, kufur betul ke, itu adalah zalim. Jadi kalau kita nak katakan apa kan, biasanya kita kata orang zalim ni apa? Orang zalim ni orang jahat, orang zalim menzalimi orang. Tapi tak, Allah Ta'ala sebutkan kat sini wal kafiruna humuz zalimun. Orang kafir tu sendiri, kafir tu sendiri adalah zalim. Kenapa? Kerana dia mengingkari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala ciptakan dia, Allah Ta'ala beri rezeki pada dia, tiba-tiba dia tidak mau mengaku, tidak mau menerima. Sedangkan tiba-tiba dia sembah yang lain. Dia hidup, Allah Ta'ala berikan kehidupan kepada dia, tiba-tiba dia sembah benda lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini ialah apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kita masuk ayat 255 255 sekarang ni. Merupakan ayat yang kita panggil sebagai ayatul kursi. Ayatul kursi. Ayat kursi ni sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in, setiap benda ni ada sinam. Sinam ni ialah seperti bonggol yang ada pada unta tu kan. Maknanya yang paling tinggilah penanda kan, pada landmarknya, begitu kan, sinan. Jadi sinan tu benda yang paling atas tu, atas satu benda. Jadi likulli syai'in sinan. Kalau kita tengok menara masjid belakang ni kan ada menara dia kan. Oh, kita tengok situ ada kubah dia. Cuba tak ada kubah, tak ada menara, kita tak tahu ni masjid apa. Contoh macam tu kan. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, bila Nabi SAW kata likulli syai'in sinam, dan kemudian wa inna sinam al-Quran al-Baqarah. Nabi kata sinam kepada Quran ni ialah surah Al-Baqarah. Dan kemudian selepas itu wafiha, kenapa surah Al-Baqarah ni menjadi sinam kepada Al-Quran? Kerana di dalamnya ada sayyidatul Quran. Di dalamnya ada sayyidah. Sayyidah ni artinya apa? Iaitu macam penghulu kepada Al-Quran. Iaitu apa? Iaitu ayatul kursi. Jadi ayat kursi yang akan kita baca ni 255 ni, ayat ini selalu kita baca lepas solat kan. Dia mempunyai 10 sifat, menyatakan 10 sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu kita akan tengok ni insya-Allah kan. Kita harap semualah kepada sahabat-sahabat semua supaya dapat mengira cuba mencari kan 10 perkara yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam ni 10 sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah keagungan ayatul kursi ni, kerana mempunyai 10 perkara ni. Yang pertamanya kita tengok kan, kita tengok ayat dia dulu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala mengatakan yang pertama, Allah Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan dia, dan dialah yang pertama adalah hayyu. Hayyu ni biasanya kita terjemahkan yang hidup, yang maha hidup. Tapi maksudnya ialah ad-daimul baqa, maksud dia. Dalam bahasa Arabnya, daimul baqa maknanya yang kekal berterusan, tak ada fana, tak ada kesudahan kepada wujudnya. Itu al-hayyu. Kita kata hidup kan, hidup begitu kan, yang maha hidup, tapi maksudnya yang berterusan, yang tidak binasa selama-lamanya. Itu yang pertama, al-hayyu. Kemudian al-qayyum. Al-qayyum ni adalah dipanggil sifat mubalaghah. Mubalaghah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat mubalaghah kepada al-qiyam, daripada al-qiyam. Qiyam ni maknanya berdiri. Maksud berdiri apa sini? Maksudnya berdiri ni iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia ni adalah tadbirul khalq. Dia ni menguruskan makhluk. Siapa yang menguruskan? Dia sendiri yang menguruskan makhluk tu. Dia menguruskan makhluk tu dengan sendirinya, dan dia sendirilah dengan banyaknya makhluk tu, dia sendiri yang menguruskan. Itulah maksud al-qayyum, yang maha boleh mampu berdiri menguruskan. Bukan berdiri duduk tu tak kan, tapi maksudnya berdiri iaitu dia sendiri boleh menguruskan semua benda ni yang ada pada yang kita lihat ni, itu makhluknya. Makhluk ni banyak kan, dengan di langitnya, di buminya kan, di bintang-bintangnya kan, serangga dengan binatang di laut dalam dan laut, macam-macam kan. Kita pun pening kepala nak mengira. Manusia tak mampu nak kira. Nak kira je, bukan nak menguruskan. Jadi Allah Ta'ala dia tu adalah qayyum. Kemudian la ta'khuzuhu sinah. Kemudian Allah Ta'ala ni tidak sinah. Sinah ni maknanya mengantuk. Awalun naum. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? La ta'khuzuhu sinah, dia ni tidak mengantuk, wala naum, dan tidak tidur. Kenapa disebutkan mengantuk dan tidur? Kalau dah mengantuk, takkanlah tidur kan? Allah Ta'ala nak mengatakan, Allah Ta'ala nak memberitahu kepada kita sifatnya ialah apa kan? Dia tak ada langsung. Sebab sifat sinah,
sifat naum ni adalah sifat lemah. Dan kemudian Allah Ta'ala, bahasa Arabnya dia gunakan perkataan sini la ta'khuzuhu. La ta'khuzuhu ni artinya ialah apa? Iaitu naum, tidur dan juga mengantuk ni sebenarnya mempunyai kekuatan. Kekuatan apa? Dia ada power, sehingga power dia ni boleh apa kan? Dia boleh memaksa seseorang tu. Kita tengok kan, budak ke orang tua ke kan, kadang-kadang kan dia ketiduran kan, maknanya dia tak boleh lawan. Tidur tu lebih power lagi daripada dia, sehingga tidur tu boleh menundukkan dia. Kita tengok macam tu kan. Jadi itulah. Jadi Allah SWT menggunakan la ta'khuzuhu sinah. Makna sinah tu tak boleh. Itu kan. Memang semua makhluk dia kan. Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana? Jadi la ta'khuzuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan kemudian sifat seterusnya ialah bagi dialah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa maksud baginya? Baginya sini dalam tafsir dia kata ialah mulkan wa khalqan wa abidan. 3 perkara disebut sini kan. Iaitu apa? Iaitu semuanya yang adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Lahu tu maksudnya ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Kemudian khalqan, dialah penciptanya. Iaitu maknanya kan, yang lain ni bukan pencipta, dia mencipta, dia memiliki, dan seterusnya dialah yang abidan, iaitu semua tu adalah hamba dia. Maknanya pasti ikut arahan dia kan. Itu kekuasaan Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Itu tiga perkara yang terkandung dalam tu kan. Dalam lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kemudian man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Allah Taala katakan tidak ada yang dapat memberi syafaat melainkan di sisi indahu illa biiznih. Tak boleh memberi syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kita sebut tadi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Taala tahu apa di belakang, apa di hadapan. Maksudnya kan semua sudut, semua benda mengenai itu dia Allah Taala tahu. Kemudian Allah Taala kata la yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan semua makhluk-makhluk ni tak tahu apa-apa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala melainkan illa bima syaa, melainkan apa yang dikehendaki. Apa yang kita ketahui tentang apa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang diberitahu oleh rasul-rasul kepada kita. Jadi maksud yang dikehendaki sini ialah apa yang diberitahu oleh rasul-rasul kepada kita semua, maka itulah yang kita tahu. Kalau rasul-rasul tak beritahu, kita tak tahu kan. Even Allah pun kita tak tahu kan. Bagaimana sifat Allah, bagaimana arasnya, bagaimana ni syurga neraka, semua kita tak tahu kan. Apa yang Allah Taala tahu tu melainkan apa yang diberitahu oleh rasul. Sebab itulah rasul adalah utusan yang memberitahu kepada kita apa sahaja yang ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi. Luas kursinya. Maksud kursi sini banyak pendapat ulama kan, banyak pandangan ulama. So kita adalah ada khalafnya, ada salafnya dan macam-macam lagi. Tapi kita tengok kan apa yang dikatakan oleh mazhab Asy'ari, dia sebut sini ialah maksud kursi sini adalah nombor satu, maknanya ialah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala meliputi langit dan juga bumi. Itu yang pertama. Ada pendapat lagi yang mengatakan juga ialah maksudnya ialah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus, mana kuasa Allah Taala meliputi langit dan juga bumi. Dan ada yang mengatakan ya Allah Subhanahu Wa Taala tu dari segi hakikatnya itu kursinya Allah Taala tu adalah lebih luas daripada langit dan bumi, sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mas samawatus sab'u fil kursi illa qadarahi sab'atin ulqiyat fi tursin. Maksudnya ialah apa? Iaitu langit ni yang tujuh ni, langit yang tujuh ni, dia kata kalau nak dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu Wa Taala adalah ibaratnya seperti beberapa dirham tu, 7 dirham, dia kata 1, 2, 3, 4, 5, 7 dirham tu maknanya duit silin, macam duit silin tu kan, dicampakkan kepada tursin. Tursin tu ialah shield tu, iaitu perisai tu. Maknanya kita ambil perisai, ambil itu saja. Kalau nak bandingkan dengan kursi Allah, itu baru kursi Allah Subhanahu Wa Taala kan. Bukan tu. Jadi sebab itulah di sini itu banyak pendapat ulama sini apa maksud sini, tapi kita boleh faham kan secara keseluruhannya ialah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Agung, Maha luas kuasanya, Maha luas ilmunya, Maha membesar kursinya. Wala yauduhu hifzuhuma, untuk menjaga langit. Hifzuhuma tu menjaga langit dan juga bumi. La yauduhu maknanya tidak memenatkannya.
Allah Ta'ala tu tak penat, Allah Ta'ala tak berat bagi dia untuk jaga langit dan bumi tu. Kita terfikir kan, Masya Allah, besarnya langit dan bumi, macam mana Allah Ta'ala nak jaga ni, mampu ke Allah Ta'ala kuasa? Tak penat langsung pun kan, tak ada berat langsung pun bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa huwal aliyyul azim, dan dia maha ali dan juga maha azim. Itu adalah sifat yang ke-10 daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita boleh baca daripada ayat kursi ni saja. Jadi bila kita baca ayat kursi selepas daripada ni, insya-Allah kan, moga-moga kita akan dapat faham lah kan apa maksud kan yang terkandung dalam ayat kursi yang kita baca tu. Seterusnya ialah Allah ayat 256 ayat 256. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi ayat ini ialah menceritakan tentang dikatakan sebab nuzulnya, sebagaimana kata dalam tafsir jalan lain, ialah sebab nuzulnya ialah kerana ada seorang Ansar yang mempunyai anak. Dia mempunyai anak-anaknya beragama Kristian. Jadi dia Islam, tapi dia nak paksa anak dia ni supaya masuk Islam lah. Jadi akhirnya turunlah ayat ni. Ada pendapat ulama mengatakan ayat ni telah dimansuhkan dengan ayat perang, dengan ayat jihad. Tapi itu adalah pandangan-pandangan lah diberikan. Tapi secara umumnya ayat ini masih lagi kekal. Konsep ayat ni masih lagi kekal sehingga hari ini, iaitu apa maksud dia? La ikraha fiddin. Kita tidak ada paksaan dalam agama. Maknanya tak boleh paksa orang dalam agama. Jadi itulah pandangan ulama-ulama Islam kan, iaitu maknanya kalau seorang tu kita tak boleh paksa dia untuk masuk kepada Islam. Kalau dia ni Kristian ke, dia ni Yahudi ke, dia tinggal dalam negara Islam, maka dia boleh kekal dalam negara Islam as long as dia ni bayar fidyah dan sebagainya, maka dia tak perlu dipaksakan. Tapi kita mesti menjalankan Islam di situ, di tempat tu kan. Dan kemudian dia lihatlah kan, dia nak masuk selepas tu ke, dia tak nak masuk ke, tu terpulang pada dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata la ikraha fiddin, tak boleh paksa kan. Yang kita mesti berjihad, mesti menegakkan agama, iaitu apa? Untuk menjadikan bahawa Islam ini memerintah di atas muka bumi ini, dan kemudian orang yang berada dalam negara tu terpulanglah kepada dia kan. Dia nak jadi Islam, dia nak dia tak nak masuk tukar agama ke, itu terpulang pada dia. Tapi yang syarat yang utama ialah apa? Qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Kena jelaskan di antara benda yang rusydu dengan benda ghayyi. Rusydu tu benda baik, benda betul, ataupun Islam tu telah jelas, kena jelaskan tabayyan. Jadi sebab itulah tanggungjawab orang-orang kita ni, orang Islam ni, adalah untuk menjelaskan Islam tu kepada semua manusia supaya mereka ni nampak kan, nampak apa ini jelas. Kemudian minal ghayyi, ghayyi tu makna kesesatan. Jadi maknanya kita kena jelaskan mana sesat, mana tak sesat. Selepas daripada itu, faman yakfur bit-taghut, Allah Taala kata siapa yang kufur dengan taghut, wa yu'min billah, makna dia beriman dan kemudian dia kufur dengan taghut, pada masa itulah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sesungguhnya dia telah berpegang dengan urwah. Urwah ni makna ikatan. Al wuthqa tu ialah daripada isim tafdil, maksudnya ialah awsaq. Awsaq ni yang paling teguh maknanya. Tapi wuthqa tu dia sebab dia muannas, dia perempuan, jadi dipanggil al wuthqa, seperti aqsa macam tu kan. Jadi wuthqa jadi wuthqa artinya ialah yang paling mantap, yang paling muhkam, yang paling kuat. Jadi macam mana nak dapatkan yang paling kuat tu? Iaitu dengan yang pertama, dengan kufur dengan taghut. Yang kedua, mestilah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau beriman dengan Allah tapi beriman juga dengan taghut, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy, maka itu tak betul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, sesiapa yang kufur dengan taghut, taghut ni maksudnya apa saja yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dia syaitan ke, sama ada dia berhala ke, sama ada apa-apa sajalah kan, sama ada otak manusia sendiri ke, pemikiran manusia ke, perasaan manusia yang bercanggah dengan agama ke dan sebagainya, maka itu kita panggil dia at-taghut. Jadi sesiapa yang kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah, maka dia sebenarnya pada ketika itu barulah dia berpegang dengan al-urwatul wuthqa, lam fisama laha, dan takkan putus. Lam fisama, dia takkan putus laha dengan itu. Maka pada ketika itu Allah kata wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Setakat itulah saja sesi kita pada pagi ini. InsyaAllah moga-moga kita akan bersama lagi dalam sesi seterusnya dalam muka surat yang ke-43 insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Seperti biasa kita ingatkan untuk share link kita ni kepada semua sahabat-sahabat kita yang tidak mengikuti sesi kita pada pagi ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.